Golongan ulama perlu ikhlas buat teguran. Kerajaan terus komited selesai isu air Kelantan. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Berita wilayah Khamis 25 Mei 2023. Saya Samsudin. Kami bawakan paparan negeri-negeri dan lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Perak. Kerajaan sedia mendengar teguran ulama yang dibuat dengan baik, bukan untuk mencerca, memfitnah dan menghukum. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ulama harus berani menegur kerajaan dengan ikhlas demi mengangkat martabat umat dan negara. Atau seringkali kita berucap, orang yang mendengar. Tetapi dalam majlis seperti ini, kita bercakap pendek dan kita mendengar banyak. Terutama daripada ulama-ulama besar yang tidak mudah untuk bawa kunjungan ke Malaysia. Ada hal-hal yang kadang kita setuju tapi tidak mungkin laksanakan segera kerana keterbatasan di negara kita, dan tahap kefahaman umat juga satu hal. Jadi kadang-kadang apa yang kita bicarakan itu ditafsirkan berbeza, dan bukan kerana satu uslub atau itijahat dalam politik ini. Tetapi saya yakin insya-Allah kita di landasan yang baik dan kita boleh angkat martabat umat dan negara ini sesuai dengan cita-cita Balad Madani. Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam ucap tama Muzakarah Ulama Umara di Shah Alam. Muzakarah ulama-ulama dianjurkan bagi menghimpunkan para pemimpin negara dan ulama dalam sebuah pertemuan. Istimewanya, dua tokoh ulama tersohor dunia ke Malaysia iaitu Al-Imam Al-Alamah Profesor Dr. Ali Jummah dari Mesir dan Habib Umar bin Hafiz dari Yaman turut bersama pada muzakarah ini. Hadir sama pada majlis ini ialah Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari. Ini pula mengenai isu air di Kelantan. Perdana Menteri akan mengadakan pertemuan bersama Kementerian Sumber Asli dan Menteri Besar Kelantan, Datuk Ahmad Yaakob, bagi membincangkan isu dan menyelesaikan masalah tersebut. Menurut Datuk Seri Anwar, perjumpaan itu akan berlangsung minggu hadapan. Isu air di Kelantan, seperti mana yang saya telah sebutkan, saya sedang mengatur pertemuan di antara Kementerian Sumber Asli, Kementerian Kewangan dan Menteri Besar Kelantan. Begitu juga dengan Sabah. Saya cuba ubah suai jadual untuk minggu depan. Sebelum ini, Datuk Seri Anwar mengutarakan hasrat kerajaan pusat untuk menyelesaikan isu air di Kelantan pada Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani di Kota Baru pada 12 Mei lalu. Projek itu akan dilaksanakan segera jika kerajaan negeri memberi kerjasama. Malah selang beberapa hari pengumuman itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut mengumumkan Kerajaan Persekutuan sudah menyalurkan peruntukan berjumlah RM1 bilion bagi membantu menyelesaikan masalah bekalan air di negeri tersebut ketika menghadiri Rumah Terbuka Felkra di Bukit Tiu, Machang, Kelantan. Peruntukan tersebut disalurkan bermula tahun ini. Pusat Pameran Antarabangsa Langkawi MIEC sekali lagi menerima kunjungan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Baginda berkenan melawat reruai melibatkan sektor penerbangan komersial selain milik Kementerian Pengangkutan serta Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Turut mengiringi baginda Menteri Pengangkutan Anthony Loke serta Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz. Baginda kemudiannya berkenan menyaksikan satu majlis menandatangani perjanjian persefahaman melibatkan beberapa syarikat dengan kerajaan. Al-Sultan Abdullah meluangkan masa hampir 2 jam sebelum berangkat ke landasan terbang atau tarmac bagi melawat pesawat komersial E195E2 Embraer dan pesawat tempur ringan KAI T-50B milik Korea Selatan atau lebih dikenali Black Eagles. Semalam, Al-Sultan Abdullah dan Putera Mahkota Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Muhammad bin Zaid Al Nahyan berkenan melawat 523. Kementerian Pertahanan memeterai 43 kontrak berkaitan industri pertahanan bernilai RM10.1 bilion. Menurut Menterinya Datuk Seri Muhammad Hassan, dokumen ditandatangan melibatkan perolehan dan kerjasama dengan pelbagai pihak. Sebanyak 20 surat dokumen kontrak
21 surat setuju terima dan 2 surat niat. Surat niat, letter of intent. Yang mana semuanya bernilai 10.128 bilion. Ada sepatutnya banyak lagi lah, tetapi kita menilai semula kontrak-kontrak tersebut untuk kita membuat penilaian. Beliau berharap perolehan aset diterima mengikut masa ditetapkan. Datuk Seri Mohamad berkata demikian selepas menyaksikan Majlis Perjanjian berkenaan di MIEC sempena 5.23. Kementerian Pertahanan diwakili Ketua Setiausaha Datuk Seri Muiz Abdul Aziz. Turut dimeterai Memorandum Persefahaman MOU Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM dengan syarikat korporat untuk pendidikan bersama dan pertukaran teknologi serta inovasi. Sementara itu, mengulas mengenai dasar industri pertahanan dan keselamatan negara DIPKN, Datuk Seri Mohamad berkata ia masih dalam proses penilaian dan tidak akan dibuat terburu-buru. Dasar industri itu kita tidak mau tergesa-gesa. Kita masih lagi dalam proses penilaian agar kita bila buat dasar kita tak mau tergesa-gesa. Kita nak supaya all the stakeholder get involved, mendapat pandangan semua pihak, agar ini dasar ini nanti akan dapat dijiwai oleh bukan saja kerajaan tetapi dijiwai oleh pihak industri juga. Dasar berkenaan penting kepada industri pertahanan yang mempunyai potensi baik untuk dikembangkan selain menjadikan industri lebih sistematik. Segmen pertunjukan udara sememangnya mendapat tumpuan orang ramai sejak sesi latihan lagi. Paling mencuri tumpuan adalah persembahan aerobatik pasukan TUDM menerusi jet pejuang Sukhoi iaitu Su-30 MKM. Ikuti temu bual Syamimi Saripan bersama salah seorang juruterbang pesawat tempur itu. Baik, kita telah pun menyaksikan persembahan yang cukup mengujakan di tarmac MIEC Langkawi yang mana semua pesawat telah pun membuat persembahan, dan di sini saya berpeluang untuk menemubual salah seorang juruterbang yang mengemudi pesawat Su-30 MKM iaitu Tuan Azham. Assalamualaikum Tuan Azham. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Mimi? Khabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami, Tuan. Mungkin untuk 5.23 ini, apa kelainan yang dibawakan oleh pasukannya untuk memberi persembahan yang terbaik bukan sahaja kepada warga Langkawi, bahkan seluruh rakyat di Malaysia dan juga luar negara, Tuan? Okey, untuk 5 edisi kali ini, untuk pesawat Su-30, kita ada buat kelainan dari segi maneuver dan kita ada buat kelainan dari segi dipanggil kelajuan pesawat. Di mana edisi 5 yang lepas, kita punya sequence ataupun kita punya profile is more towards a high speed. So pada edisi kali ini kita cuba mempamerkan aksi Su-30 MKM ni di dalam regime ataupun di dalam kelajuan yang agak rendah, di mana maneuver-maneuver ataupun lagak yang akan dipertunjukkan di dalam low speed ni menyebabkan kita berpandangan penonton dan juga juru-juru kamera yang ada di luar sana tertarik dengan maneuver yang kami pamerkan, di mana dia akan tunggu. Ini favorite untuk juru gambar lah, yang iaitu yang dikenali sebagai VIP ataupun dia orang call it cloud. So that's why kita berada di kelajuan yang rendah dan maneuver yang kita tarik agak we call it agak agresif, whereby that's why produce cloud di belakang pesawat lah. So insyaAllah dalam siri 5 kali ini kita try ataupun squadron saya dan juruterbang pesawat Su-30 ini akan mempamerkan aksi lagak as best as we can. Tuan, menyaksikan persembahan yang mengujakan dan mendapat respon positif daripada semua pihak. Berapa lama preparation yang dilakukan ataupun persiapan yang dilakukan untuk menampilkan aksi-aksi yang cukup bertenaga tu, Tuan? Itu soalan yang paling menarik. So untuk juruterbang pesawat TUDM ni, diorang ni memang train untuk operational, cumanya untuk aerobatik ni kita boleh buat, tapi kita memerlukan persiapan yang lebih awal. So persiapan yang dimasukkan adalah kita prepare ataupun kita dah rangka profil kita sebulan sebelum lah. Dan dalam masa sebulan sebelum tu kita hari-hari lah boleh dikatakan hari-hari kita terbang
dan kita mempamerkan aksi-aksi yang cuba dipertontonkan di 5/2003 pada edisi ke-16 kali ini. Bagi aspek keselamatan pula, bagaimana persediaan daripada pihak Tuan sendiri untuk memastikan daripada sudut taktikalnya berjaya ditangani dengan baik, Tuan? Okey, untuk menjawab persoalan itu, untuk engineering punya side, kita memang sentiasa menjalankan, sebelum pesawat ni dikendalikan ataupun di handover kepada pilot untuk menjalankan tugas penerbangan, bahagian-bahagian teknikal akan memastikan bahawa pesawat ini memang betul-betul fit to fly lah. So dari segi dokumentasinya, dari segi komponen-komponen di dalam pesawat, sebelum dia handover ke pilot untuk accept, so pesawat-pesawat ni memang akan diuji ataupun diselenggara dengan baik lah, kan, dan mengikut tata cara ataupun engineering practice. Baik, itu dia. Jangan lupa ramai-ramai untuk bersama-sama memeriahkan segmen Aero Angkasa di MIEC Langkawi. Untuk itu, kita kembali bersama rakan penyampai. Saya Syamil Syaripan, RTM. Saksikan secara langsung Majlis Perasmian 5/23 Langkawi. Selasa 23 Mei 2023, 9.15 pagi. Dan Majlis Penutup 5/23 Langkawi, Sabtu 27 Mei 2023, 12.30 hari. Bertempat di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri Langkawi. Hanya di TV1, saluran berita RTM dan rtmclick.rtm.gov.my. Kerajaan meluluskan permohonan dua syarikat pengeluar gula tempatan untuk mengeluarkan gula bertapis jernih atau gula premium di pasaran bermula hari ini. Namun Menteri Penerangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Seri Salahuddin Ayub menegaskan pengeluaran gula tersebut tidak boleh menggantikan bekalan gula sedia ada. Dengan wujudnya gula bertapis jernih ini tidak mengganggu ataupun tidak menjadi gantian kepada gula bertapis kasar dan halus yang saya sifatkan sebagai gula rakyat yang mesti berada di pasaran minimum 42,000 tan sebulan. Jelasnya lagi, harga gula premium yang dikeluarkan oleh MSM Malaysia Holdings Berhad MSM dan Central Sugars Refinery Sdn Bhd CSR tidak dikawal, sebaliknya akan ditentukan oleh pasaran. Harga itu dia akan tetapkan, tapi jangan melampau. Kalau melampau ni MCC akan ambil. MyCC akan ambil alih. Ambil tindakan. Tambah beliau, pihaknya akan melanjutkan op manis selama sebulan bagi memastikan tidak berlaku sebarang manipulasi atau kekurangan bekalan gula di pasaran. Kementerian Komunikasi dan Digital KKD berpuas hati dengan penjelasan kelewatan projek bangunan baharu Jabatan Penyiaran Langkawi daripada pihak Jabatan Kerjaya JKR Kedah. Menterinya Fahmi Fazil berkata sehingga kini terdapat 2 projek di bawah kementerian yang dikategorikan sebagai projek sakit. Tambah beliau, projek bangunan baru Jabatan Penyiaran Langkawi akan ditender semula oleh JKR September ini dan kerja-kerja pembinaan akan disambung selewat-lewatnya akhir tahun ini. Bagi saya dan pihak kementerian, kami memandang serius sekiranya ada projek yang telah diberi peruntukan dan dikeluarkan surat sedia terima, tapi sekiranya tak mampu dilaksanakan, dan ini antara satu dari 2 projek sakit di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Beliau ditemui selepas melawat tapak projek bangunan baru Jabatan Penyiaran Langkawi di Kampung Buluh Penyumpit, Langkawi hari ini. Hadir sama Ketua Setiausaha KKD Datuk Muhammad Fauzi Mat Isa, Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Penyiaran Putri Jolaina Yaakob dan Wakil JKR Negeri. Projek tersebut sepatutnya siap pada Mac 2023. Namun akibat kegagalan kontraktor utama menyiapkannya, satu notis penamatan telah dikeluarkan pada 12 April 2023 oleh pihak JKR Negeri.
Susulan kehilangan Muhammad Hawari Hashim yang menyertai misi pendakian Gunung Everest. RM1,5 juta disumbang Kerajaan Negeri Pulau Pinang bagi menampung kos berkaitan operasi mencari dan menyelamat SAR orang kurang upaya berkenaan. Menurut Ketua Menteri Chow Kon Yeow, sumbangan diputuskan mesyuarat Kerajaan Negeri. Ia bertujuan meringankan beban kos SAR Muhammad Hawari yang juga kaki tangan Lembaga Muzium Negeri Pulau Pinang. Pada masa sama, perkembangan operasi sentiasa dipantau rapat Kerajaan Negeri. Beliau ditemui selepas melawat keluarga pendaki berkenaan di Kampung Permatang Kerai Besar, Kepala Batas. Muhammad Hawari yang menyertai misi pendakian terbabit dilapor hilang sejak Jumaat lepas. Sebelum berita wilayah diteruskan dengan perkembangan berita dari Sabah, kita dapatkan makluman cuaca semasa daripada Met Malaysia bersama pegawainya Wan Muhammad Hafiz Husin. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik. Atmosfera yang kering dan cuaca kurang hujan di Semenanjung telah menyebabkan keadaan yang agak panas dan suhu yang juga agak tinggi. Dan di saat ini sudah terdapat beberapa negeri yang diletakkan di tahap satu gelombang haba, iaitu tahap berjaga-jaga, iaitu 3 negeri. Tahap suhu maksimum harian di antara 35 hingga ke 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut, dan kawasan yang terjejas adalah di jajahan Pasir Emas dan juga Kuala Krai di negeri Kelantan, dan juga daerah Raub dan juga Bentong di negeri Pahang, serta di daerah Selangau di negeri Sarawak. Dan dalam tempoh ini orang ramai dinasihatkan supaya bersabar, mengurangkan aktiviti luar, banyakkan minum air dan pastinya tidak membuat pembakaran terbuka. Baik, seterusnya kita akan beralih ke paparan gemerada bagi melihat apa yang berlaku pada ketika ini di Semenanjung Malaysia. Hujan di 1-2 tempat kini sedang berlaku di bahagian pedalaman Semenanjung Malaysia dan juga di bahagian pantai timur, terutamanya di bahagian pedalaman di negeri Kedah, pedalaman di negeri Perak, pedalaman di negeri Pahang dan juga di kebanyakan daerah di negeri Johor. Juga terdapat hujan di 1-2 tempat melibatkan di negeri Kelantan dan juga Terengganu. Baik, hujan yang berlaku di kawasan pedalaman, kita menjangkakan ianya akan beransur reda menjelang ke lewat petang ini, tetapi hujan yang berlaku di bahagian pantai timur seperti Kelantan, Terengganu dan juga timur di negeri Pahang, kita menjangkakan ianya boleh berlanjutan sehingga ke malam. Di bahagian-bahagian lain seperti di bahagian pantai barat yang melibatkan barat di negeri Selangor, Kuala Lumpur, negeri Sembilan Melaka, Pulau Pinang dan juga Perlis, buat masa kini alhamdulillah tiada hujan yang berlaku. Baik, bagi di negeri Sabah pada kini hujan berserta petir sedang berlaku, tetapi ianya lebih tertumpu di bahagian timur yang melibatkan di bahagian Tawau dan juga di bahagian Sandakan, begitu juga di bahagian tengah di negeri Sabah. Di negeri Sarawak pula hujan berserta petir kini sedang berlaku dan ianya lebih tertumpu di bahagian pedalaman dan juga di bahagian barat. Di bahagian pedalaman melibatkan bahagian Limbang, di bahagian Miri, Kapit dan juga Seri Aman, dan juga di bahagian barat iaitu di bahagian Kuching, Serian dan juga Samarahan. Baik, hujan yang berlaku di bahagian barat Sarawak ini insya-Allah akan beransur-ansur reda tidak lama lagi, tetapi hujan yang berlaku di utara Sarawak dan juga di negeri Sabah kita jangkakan ianya boleh berlanjutan sehingga ke malam. Baik, bagi kawasan perairan, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang setelah bergelora kategori pertama di kawasan perairan Phuket, Selat Melaka Utara, Condor, Reef North, Lalayang, Labuan dan juga Palawan, kerana pada esok hari bermula 26 Mei sehingga ke 1 Jun 2023 angin akan bertiup dengan agak kencang di kawasan ini sekitar 40 hingga ke 50 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencapai 3.5 meter. Dan ianya adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan naga laut dan juga pada aktiviti perkapalan dan juga menangkap ikan. Jadi pada orang ramai diharapkan sentiasa peka dan juga cakna dengan apa juga amaran dan juga ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca, ataupun anda boleh layari Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube kami. Baiklah, seperti saksikan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Perkongsian dari negeri di bawah payung. Dun Sabah luluskan 3 rang undang-undang. Butirannya langsung sama Muhammad Dia Sahlan di Kota Kinabalu. Ya, sahih. Dewan Undangan Negeri Dun Sabah meluluskan 3 rang undang-undang RUU iaitu RUU Enakmen Wakaf Negeri Sabah Pindaan 2023, Enakmen Hutan, Penubuhan Hutan Simpan dan Pindaan Pindaan 2023 dan RUU Enakmen Tanah Pindaan 2023. Speaker Dun Sabah Datuk Seri Panglima Hazim M. Yahya mengumumkan perkara itu selepas ketiga-tiga RUU berkenaan dipersetujui majoriti anggota Dun. Terdahulu ketika membentangkan RUU Enakmen Wakaf Negeri Sabah Pindaan 2023, Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arif berkata, enakmen ini memperuntukkan kelayakan Ketua Pendaftar Wakaf serta kelayakan wakif, jenis wakaf, permohonan harta sebagai mauquf dan pewujudan wakaf. Manakala Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan ketika membentangkan RUU Enakmen Hutan, Penubuhan Hutan Simpan dan Pindaan 2023 berkata, ia bertujuan untuk meminda jadual kepada Enakmen Hutan, Penubuhan Hutan Simpan dan Pindaan 1984 bagi membubarkan, menubuhkan dan mengelaskan semula hutan-hutan simpan. Bagi RUU Enakmen Tanah Pindaan 2023 antara lain bertujuan meminda Ordinan Tanah, meminda Seksyen 4 Ordinan untuk memasukkan takrif carbon storage dan spektrum dan untuk meminda takrif land bagi meliputi ruang udara di atas permukaan tanah. Kerajaan negeri akan memastikan pendaftaran tanah untuk tujuan tapak pembinaan sekolah dilaksana segera selaras dengan prosedur ditetapkan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata ketika ini terdapat 5 tapak sekolah masih dalam proses pengukuran atau semakan pelan, manakala 6 permohonan tanah untuk tapak sekolah masih diproses oleh Jabatan Tanah dan Ukur. Ini bagi mengelakkan sebarang kemungkinan implikasi yang timbul akibat kelewatan penukaran sesuatu hak milik tanah bagi tapak sekolah kerajaan persekutuan, khususnya kesukaran sekolah yang terlibat untuk menerima peruntukan projek pembangunan, gantian dan penambahbaikan sekolah tersebut. Datuk Nizam mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menjawab soalan adun Bugaya Jamil Hamzah dalam persidangan Dun Sabah di Kota Kinabalu mengenai jumlah sekolah rendah dan sekolah menengah yang status tanahnya belum selesai penukaran hak milik daripada kerajaan negeri kepada kerajaan persekutuan. Sementara itu, pembinaan lampu limpah di Stadium Utama Kompleks Sukan Penampang yang bermula Februari lalu dijangka siap Februari tahun depan. Menteri Belia dan Sukan Datuk Aaron Angin berkata, kementeriannya juga telah menyenaraikan gelanggang luar sepak takraw, bola jaring, bola tampar dan gelanggang futsal serta bumbung untuk kemudahan gelanggang luar di Kompleks Sukan Penampang untuk dibaiki tahun depan. Ketika ini, kesemua kemudahan sukan berkenaan masih digunakan. Saya memohon supaya pengguna-pengguna kompleks sukan Penampang agar bersabar. Ini juga untuk kebaikan masyarakat di daerah Penampang, malah masyarakat daerah sekitar juga mendapat manfaat. Beliau menjawab soalan adun Kepayan Jenny Lasimbang mengenai status penambahbaikan serta pembinaan bumbung gelanggang di Kompleks Sukan Penampang. Sebanyak 300 buah jalur lebar satelit VSAT di 300 lokasi akan dipasang setelah senarai akhir lokasi dimuktamadkan. Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Harun Durabi berkata, pemasangan berkenaan akan mula dilaksana pada suku ketiga tahun ini, khususnya di kawasan pinggir dan luar bandar Sabah. Datuk Harun mewakili Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arif ketika menjawab soalan adun silam Dumi Pangeran Masdal dalam sesi soal jawab persidangan Dun Sabah ke-16 di Kota Kinabalu. Sementara itu, Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Perindustrian Makanan Hendrus Anding memberitahu Kerajaan Persekutuan memperuntukkan sejumlah RM54 juta subsidi ayam dan telur ayam kepada 779 pemohon terdiri daripada penternak ayam, daging dan telur di negeri ini setakat 31 Disember tahun lalu bagi menstabilkan harga barangan tersebut di pasaran.
Pembayaran subsidi ini dimasukkan ke dalam akaun pemohon oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia dan jumlah permohonan adalah tidak terhad. Pihak DVS Sabah selaku pemverifikasi permohonan ini. Hendrus mewakili Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan menjawab soalan adun Tanjung Aru Datuk Jun Suong mengenai perancangan kerajaan mengatasi masalah kenaikan harga ayam dan telur yang tidak terkawal. Kerajaan negeri akan meneliti alternatif terbaik untuk menggalakkan pemaju perumahan swasta terlibat sama dalam program pembangunan perumahan awam kos rendah di negeri ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam berkata, ketika ini pemaju perumahan swasta lebih cenderung untuk membina rumah mampu milik kos sederhana dan tinggi bagi memaksimumkan keuntungan. Peningkatan kos bahan mentah yang semakin meningkat dan kadar harga rumah kos rendah tersebut, pihak swasta didapati tidak berminat untuk membina rumah kos rendah. Dalam masa kini, pelaksanaan program rumah kos rendah bergantung sepenuhnya kepada dana peruntukan kerajaan sama ada daripada kerajaan negeri ataupun persekutuan. Datuk Dr. Joaquim menjawab soalan adun dilantik Datuk Raimi Unggi dalam persidangan DUN Sabah mengenai usaha kerajaan menangani masalah pembinaan rumah kos rendah di Sabah. Sementara itu, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib berkata, pelabur luar digalakkan untuk membina tempat letak kereta secara Build Operate in Transfer BOT untuk disewakan kepada pihak Kementerian Kesihatan KKM bagi memenuhi keperluan 1,000 hingga 1,500 lot tempat kereta Hospital Tawau pada masa hadapan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, JKNIS tidak mempunyai rancangan untuk mengambil alih balik tanah hak milik TL 10754-1499 milik Khazanah Sabah ataupun warisan harta. Walau bagaimanapun, JKNIS akan berhubung dengan kerajaan negeri tentang tanah-tanah kosong yang lain di sekitar kawasan hospital untuk dijadikan tempat letak kereta. Beliau menjawab pertanyaan adun Sri Tanjung Justin Wong mengenai status jumlah serta perancangan tempat letak kereta di Hospital Tawau. Kumpulan Khazanah Sabah QSP akan melaksana penstrukturan semula tahun ini bagi menumpukan beberapa program berimpak tinggi untuk menambah nilai dan fungsi syarikat pelaburan milik Kerajaan Negeri Sabah itu. Pengurusinya Datuk Dr. Yusof Yaakob berkata penyusunan semula itu melibatkan pemerkasaan pembangunan projek khususnya berkaitan tenaga boleh diperbaharui iaitu solar dan hidro serta sektor kesihatan. Dalam pada itu, barisan ahli Lembaga Pengarah dan Pengurusan Tertinggi QSB dan anak syarikat kumpulan turut dirombak bagi memaksimumkan prestasi operasi. Khazanah is a company that contribute to the development of the state. So whatever we do, we must have idea or direction to develop the state to another level. Of course, how we do this? Through governance. Reduce leakages, transparencies, and we want the officers to expose to the wrongdoing, corruptions, or bribery, whatever. So that's why we are the first GLC to put SPRM officer in-house. Menurut Datuk Dr. Yusof, QSP berkeupayaan memberikan peluang perniagaan kepada komuniti usahawan di Sabah dan menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan termasuk menyediakan peluang pendidikan seperti beasiswa melalui inisiatif CSR di bawah Yayasan Khazanah Sabah. Bersempena Minggu Latihan Kebangsaan dan Hari Belia Negara, program Siri Wacana Belia Madani mencorak Sabah Maju Jaya dianjurkan Kementerian Sumber Manusia dengan kerjasama Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM Sabah. Ia dihadiri 77 peserta dari Institut Latihan Perindustrian ILP Kota Kinabalu dan Politeknik Kota Kinabalu. Yang di-Pertua ABIM Sabah Muhammad Nur Hilmi Milus berkata kepakaran belia diperlukan ke arah memperkukuhkan konsep Malaysia Madani.
Pengenalan Malaysia Madani iaitu ke-6 rukun madani tersebut untuk kita perkenalkan kepada para belia, khususnya pada peserta kemahiran daripada TVET, dan kemudian seterusnya untuk kita menggabungkan atau mencerahkinkan belia madani itu dengan konsep Sabah Maju Jaya yang digagaskan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Sementara itu, Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Abdul Rahman Muhammad Yaakob menyifatkan pendedahan konsep Malaysia Madani kepada belia penting kerana mereka bakal meneruskan kepimpinan negara. Mereka adalah generasi pewaris dan pelanjut perjuangan membina negara ini pada masa-masa yang akan datang. Jadi program seperti ini adalah program persediaan untuk membina generasi pelapis yang faham dan mengerti hala tuju dan cara untuk menghadapi cabaran yang terpaksa mereka hadapi pada masa akan datang. Mereka ditemui pemberita selepas penutupan program berkenaan di ILP Kota Kinabalu. Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH akan menganjurkan Persidangan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Borneo Bosch ke-8 pada 20 dan 21 Jun di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Persidangan bertujuan meningkatkan dan menggalakkan amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan OSH yang baik di tempat kerja. Pengurus NIOSH Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Wan Sarman Sakan berkata, tema persidangan Transforming Borneo for a Resilient Tomorrow selaras dengan Pelan Induk OSH 2021-2025. Ia juga seiring dengan persidangan buruh antarabangsa tahun lepas untuk memasukkan persekitaran kerja yang selamat dan sihat dalam rangka kerja prinsip dan hak asasi di tempat kerja Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO. Wan Sarman menyatakan demikian dalam Majlis Ramah Mesra Aidilfitri dan Keamatan NIOSH di Kota Kinabalu. Baik saudara, sekian dahulu berita dari negeri di bawah bayu kali ini. Berita seterusnya kita kembalikan ke Sopori bersama Sahih. Sahih, teruskan. Baik dia, terima kasih. Skim bantuan pertanian dikembangkan di Labuan. Langkah itu selaras memastikan keterjaminan makanan, kesinambungan bekalan selain memutus kebergantungan bahan mentah import ke pulau itu. Matlamat utama kekal meningkatkan pendapatan golongan asnaf tempatan. Laporan wartawan Haji Jack. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri mengubahnya. Ia menjadi pegangan 5 asnaf di Labuan untuk berhijrah kepada kehidupan lebih baik menerusi bantuan dan bimbingan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Projek Julung kali ini melibatkan 5 buah rumah cendawan bersaiz 300 kaki persegi dengan kapasiti 4,000 bongkah cendawan dilengkapi sistem elektrik dan air. Ia terletak di tanah milik Mawib seluas 24 ekar di Kampung Sungai Butun. Alhamdulillah, saya sangat gembira sebab benda ni yang saya tunggu-tunggu. Dengan bantuan ni, saya lebih mendiri. Saya berharap sangat, walaupun sebelum-sebelum ni Mawib banyak membantu, saya berharap saya keluar daripada garis asnaf ni. Untuk jangka yang panjang, memang saya rasa saya akan membuat dia satu penjagaan bagi ekonomi saya dan keluarga. Kalau boleh menghasilkan pendapatan yang tetaplah. Kerjasama yang diperoleh dari agensi tempatan juga meliputi sediaan, kursus dan latihan serta pemasaran tanaman cendawan yang sering mendapat permintaan. Jabatan Pertanian, Farmer, Pertubuhan Peladang dan juga Jabatan Veteriner sendiri untuk memberi kerjasama, khidmat nasihat, tunjuk ajar, bimbingan serta pemantauan. Dan Alhamdulillah mereka sudi untuk membimbing asnaf dari sudut pemasaran sekali. Yang ada dalam rumah tu dia boleh mencapai pendapatan sehari dalam 7 kilo. Dengan nilai sekilo dalam RM25, dia boleh mendapat pendapatan satu hari RM100 lebih. Mawib telah pun menyediakan menerusi Baitulmal sebanyak RM193,000 kepada 5 yang berjaya ditapis dan menerima bantuan ini untuk mendirikan rumah cendawan. Dengan adanya pandangan jauh oleh pengurusan Mawib, telah pun mendapat tanah 24 ekar di sini. 24 ekar ini akan digunakan sebagai pusat ekoturism. Program Rintis berkonsepkan pertanian bandar ini bertujuan untuk membantu golongan asnaf untuk terus berdikari dan sentiasa berusaha untuk keluar dari kepompong kemiskinan. Harapannya pada suatu masa daripada penerima zakat menjadi pembayar zakat. Harjejek RTM.
Kita ke Bumi Kenyalang, antara fokus hari ini iaitu kerajaan negeri fokus teroka sektor ekonomi baru. Perinciannya bersama Bu Mawin. Silakan. Ya, Sahih. Terima kasih. Sarawak mampu muncul sebagai kuasa ekonomi utama di Malaysia melalui penerokaan dalam sektor ekonomi baharu. Ini termasuklah sektor tenaga boleh diperbaharui selain memberi fokus kepada isu perubahan iklim. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Lopeng memberitahu Sarawak komited menjana pendapatan baharu menerusi perdagangan dan penyimpanan karbon serta penghasilan bahan api boleh diperbaharui daripada alga. Usaha tersebut bakal melonjak ekonomi Sarawak dengan pendapatan yang direkodkan pada suku pertama tahun ini berjumlah RM5 bilion. Beliau berucap pada majlis makan malam Kelab Penyokong GPS di Kuching sempena selesainya mesyuarat pertama penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-19. Sementara itu, Datuk Petinggi Abang Johari merupakan pengerusi gabungan Parti Sarawak merakamkan penghargaan kepada semua wakil rakyat GPS yang telah mempamerkan kredibiliti masing-masing sepanjang persidangan DUN kali ini. Kesemua adun GPS telah menyampaikan hujah dengan bernas serta berfakta. Sambutan Gawai Dayak 2023 tahun ini akan memartabatkan keunikan warisan dan budaya Bumi Kenyalang, sebuah negeri maju selain meraihkan 60 tahun Sarawak Merdeka. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas berkata sambutan tahun ini melibatkan 3 acara utama yang akan diadakan di Bandaraya Kuching. 2023 is going to be held. Dato' Ahmad Douglas Ugambas berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka menyerikan majlis makan malam Gawai Dayak yang akan diadakan pada 7 Jun depan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Dalam pada itu, bagi menyerikan lagi sambutan kali ini, pelbagai etnik dan persatuan dialu-alukan menyertai dan memeriahkan perarakan Niti Daun yang akan diadakan pada 17 Jun kelak. We welcome etnik lain, tapi dia kena pakaian Dayak lah. But we will all work together. Perarakan itu akan disertai Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Lopeng yang bermula di bangunan Tun Jugah menuju ke tebingan Kuching melibatkan lebih 80 kontingen menggunakan kostum tradisional masing-masing. Beliau berkata demikian semasa sidang media sambutan Gawai Dayak 2023 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching hari ini. Sementara itu, Festival Gawai Bazaar akan bermula pada 16 Jun hingga 25 Jun disertai 200 gerai termasuk menjual makanan dan kraf tangan. Bertemakan Segulai Sejalai atau Together in Unity, Dato' Ahmad Douglas Ugah berkata ia menekankan kepentingan perpaduan di kalangan pelbagai masyarakat di Sarawak. Polis Diraja Malaysia Sibu berjaya menahan 2 individu dan merampas 2 batang pokok ganja tengah malam semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Sibu, Asisten Komisioner Zulkifli Suhaili, serbuan dijalankan oleh sepasukan polis daripada Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Sibu ke atas sebuah rumah di Jalan Rambai di Sibu. Katanya seorang lelaki berusia 50 tahun dan seorang wanita berusia 55 tahun ditahan dalam serbuan itu. Bercakap di sidang media di Sibu pagi ini, ACP Zulkifli mendedahkan pihaknya merampas 2 polybag hitam yang mengandungi 2 batang pokok disyaki pokok ganja serta 1 polybag hitam yang mengandungi tanah dan dedaun kering yang disyaki dadah jenis ganja. Kita telah rampas alat yang digunakan untuk menyimpan pokok-pokok ni. 2 pokok ni yang kita sebut incubator lah, macam satu bag yang besar. Dalam tu adalah sistem pengudaraan dia, alatan-alatan lain lah mungkin yang digunakan untuk menghidupkan pokok-pokok ganja ni. Kita ada rampasan juga sampel pokok. Polis turut menyita sebuah kenderaan jenis Honda yang bernilai RM80,000 manakala ujian saringan air kencing yang dijalankan mendapati kedua-dua suspek negatif dadah. Suspek tidak mempunyai rekod lampau berkaitan dadah dan telah direman selama 4 hari bagi membantu siasatan. Namun katanya siasatan masih dijalankan untuk memastikan daripada mana pokok ganja tersebut diperolehi oleh suspek. Kes disiasat di bawah Seksyen 6B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman penjara seumur hidup dan dihukum dengan sebatan yang tidak kurang daripada 6 sebatan jika disabitkan kesalahan. Perpaduan dalam kepelbagaian itulah yang dapat disaksikan semasa sambutan Minggu Perpaduan Kebangsaan 2023 di tebingan Kuching. Baik, ikuti laporan khas wartawan Sazwan Kadil.
perpaduan dalam kepelbagaian. Menyemarakkan semangat perpaduan, menyebarkan pengetahuan, kefahaman dan penghayatan adat resam serta kebudayaan yang ada di Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan 3 perkara penting yang perlu disemai dalam kalangan rakyat Malaysia bagi memperkukuhkan perpaduan dan rakyat pelbagai kaum, bangsa dan agama di negeri ini bagi mengurangkan perbezaan sesama diri. Seperti pepatah Melayu, pepatah Inggeris, charity begins at home. Berpatutan saya menyatakan di sini itu unity begins at home ataupun perpaduan bermula daripada rumah itu. Minggu Perpaduan yang bermula pada 20 hingga 28 Mei menampilkan pelbagai pengisian aktiviti ekspresi, kasih, persahabatan dan persaudaraan yang dilaksanakan bagi memperkukuhkan semangat perpaduan dengan melibatkan pelbagai agensi, perniaga, orang awam serta pengunjung yang hadir ke program tersebut. Tujuan kita ialah untuk menampil dan mempamerkan kaum etnik kita yang kecil, menunjukkan kita salah satu etnik yang menyokonglah idea perpaduan ini di kalangan bangsa kita yang berbilang kaum di Malaysia. Program sebegini memanglah bagus untuk ketengahkan kebudayaan kita tu yang multiracial. Dah lama ada di Sarawak tu. Harus dicontohi di negeri lain di dalam Malaysia. Merasa amat berbangga dapat menyertai Minggu Perpaduan Negara 2023 ini bagi mewakili masyarakat orang asli Semenanjung Malaysia. Jadi kita akan tampilkan dengan semangat suka, gembira untuk kita showkan dengan konsep memenuhi perpaduan yang diwar-warkan oleh PMX. Penyanyi nombor 1 Malaysia Datuk Seri Siti Nurhaliza Tarudin yang berpeluang membuat persembahan pada Malam Irama Sama-Sama Kita menyatakan Minggu Perpaduan merupakan satu platform yang baik untuk meningkatkan semangat perpaduan sesama rakyat. Saya rasa inilah masanya untuk saya kembali bertemu dengan peminat saya di Sarawak dan kita sama-sama meraihkan perpaduan yang ada di Malaysia ni kan, sebab itu keunikan yang Malaysia ada. Kita ada pelbagai kaum, pelbagai agama, berbilang bangsa dan kita boleh hidup dengan aman damai. Sementara itu, artis tanah air Malaysia lain yang juga membuat persembahan pada malam tersebut turut menyambut baik dan merasa gembira kerana dapat menjayakan program tersebut. Semestinya saya rasa sangat bersyukur dan berbangga kerana dipilih antara mewakili saya punya tempat iaitu Sabah dan juga dapat bersama-sama dengan artis-artis yang ada bersama-sama dalam perpaduan, Minggu Perpaduan di Sarawak pula, di jiran sebelah Borneo. Semua pun menyambut kedatangan saya dengan bagus. Thank you so much orang Sarawak. Kami sayang kita. Kali ini adalah untuk perpaduan event ni daripada Kementerian Perpaduan, dan kami rasa sangat bangga sebab dapat nyanyi lagu dengan artis-artis yang nama besar, yang sangat famous. Bila saya dijemput kali ini untuk bersama-sama menjayakan Minggu Perpaduan 2023, saya rasa sangat bangga sebagai seorang rakyat Malaysia, because inilah sebenarnya Malaysia kita. Inilah sebenarnya apa yang mungkin orang kat luar tak tahu, yang that we are so beautifully diversified. Pelbagai kaum, agama, bangsa, apa semua. So, benda ni sangat cantik sebenarnya. Penglibatan setiap lapisan masyarakat, tidak mengira bangsa, kaum dan agama, membuktikan keakraban, keharmonian dan jalinan perpaduan yang utuh dalam kalangan semua rakyat Malaysia. Kejayaan pelaksanaan sambutan Minggu Perpaduan 2023 peringkat kebangsaan di tebingan Kuching membuktikan hubungan perpaduan dalam kepelbagaian antara rakyat Malaysia terjalin kukuh, aman dan damai tanpa mengira latar belakang kaum, agama dan bangsa. Sajuan Kadil, RTM.
Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Terima kasih, Buma. Sedap Timikai ni. Carilah. Timikai? Boleh. Timikai? Timikai lah. Yelah. Satu. Bang. Okey. Timikai? Special punya. Memang sedap. Lebih kan? Makan buah-buahan tempatan. Cuaca lebih kering dan panas susulan fenomena El Nino diramal berlarutan sehingga Ogos. Ia secara langsung memberi kesan kepada hasil tani dan makanan negara. Namun, masyarakat tidak perlu bimbang kerana langkah sewajarnya diambil pihak berwajib. Perinciannya dalam lintas langsung dari Perak bersama Fahmi Muhammad Nur. Baik, terima kasih. Antara terkesan dengan fenomena El Nino ialah hasil pertanian. Bagi berdepan isu itu, kerjasama strategik dijalin Fama bersama agensi berkaitan, turut dirangka perancangan efektif. Pengerusi Fama Aminuddin Zulkifli berkata, meskipun pihaknya hanya terlibat pemasaran hasil tani, namun perancangan kolektif perlu dilakukan bagi mendepani fenomena El Nino. Pokok apa pun dalam Malaysia ni kesan akibat cuaca memang ada. So it's a question bagaimana kita mengawal atau bersedia berhadapan dengan itu. Memang ada kesan. So bagaimana reaksi itu, Fama memang kita lebih kepada pemasaran, tetapi kita bekerjasamalah kepada jabatan-jabatan yang lain tentang itu. Laporan lengkap berkaitan isu dihadapi petani sedang disiapkan. Rombakan dasar bakal dilaksana berdasarkan kajian terbabit. Program Dodol Jiwa Murni di Anjur Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Lumut bersama syarikat swasta dan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Ia diadakan sebagai antarausaha mempromosi Manjung sebagai sebuah bandar maritim dan pelancongan. Program membabitkan 130 anggota tentera dan orang awam. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Marina Island, Ding Mei Lui berkata, sebagai pemain sektor pelancongan, pihaknya terpanggil untuk menggerakkan inisiatif itu. Bagi memastikan keberkesanan objektif penganjuran, komuniti setempat turut dilibatkan. Program ini telah menzahirkan konsep whole of society yang membawa maksud aspirasi TLDM untuk menjadikan Lumut Bandar Maritim sebagai sebuah bandar yang mencerminkan nilai perpaduan, kesefahaman dan kekitaan seluruh komuniti di daerah Manjung. 5,000 bungkus berjaya dihasilkan menerusi gotong royong. Ia kemudian diagih kepada masyarakat setempat. Pengerusi Combi Teluk Muruh, Maziah Nazli Rafi'i berkata, program mendapat sambutan memberangsangkan meski ia mengambil masa yang lama untuk siap. Walaupun masak dia lama, 4 hingga ke 8 jam, tapi disebabkan semangat dari semua ni, menyebabkan kami rasa seronok mengacau bersama-sama dengan kawan, bersama dengan pihak Marina TLDM. Okay. Anggota-anggota TLDM yang terlibat hari inilah. Harap mudah-mudahan yang muda nanti dapat terlibat samalah bersama. Teruskan tradisi mengacau dodol ni sampai bila-bila. Lebih 3,000 warga Bandaraya Ipoh mengunjungi pameran dan karnival pihak berkuasa tempatan PBT Negeri Perak sempena Tahun Melawat Ipoh 2023 dan sambutan ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-35 di Stadium Indra Mulia Ipoh baru-baru ini. Program dianjur bagi menyemarakkan lagi usaha mempromosi pelancongan dalam kalangan PBT dengan memperkenalkan produk serta makanan di setiap kawasan pentadbiran.
Sebanyak 15 PBT Perak terlibat penganjuran program termasuk Majlis Bandaraya Ipoh MBI dan Tourism Perak. Antara jadi tarikan istimewa, Perak Man yang dibawa khas dari Lenggong. Pelbagai aktiviti menarik disusun atur untuk sajian para pengunjung. Antaranya pertandingan mewarna kanak-kanak, jualan aneka makanan kendera saji dan persembahan kebudayaan. Penutupan program disempurnakan Setiausaha Bandaraya MBI Ahmad Munir Ishak. Paparan tadi mengakhiri paparan berita dari Perak. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tiada sebarang aduan petani dan pengeluar diterima Fama Kelantan berkaitan kerugian hasil tanaman susulan cuaca panas ketika ini. Bagaimanapun, perancangan tersendiri disediakan agensi itu jika ada yang tampil. Menurut Pengarah Fama Kelantan, Wan Faizatul Aniza Ismayatim, masalah lambakan atau kekurangan hasil sedia dibantu pihaknya. Cuaca panas ni selalunya dia akan terkesan daripada segi pengeluaran lah. Okey, so sama ada pengeluaran tu ada yang baik, ada yang memberi kesan yang negatif lah. So tapi di Fama kita menyediakan luang pasaran lah. So kita menyediakan luang pasaran, kita ada outlet pemasaran kita. So yang mana petani-petani yang berdaftar dengan Fama ni, so dia boleh menggunakan outlet ataupun saluran pengedaran yang kita ada untuk memasarkan produk-produk dia lah. 106 outlet Fama tersedia di Kelantan sebagai alternatif ruangan pasaran. Wan Fazatul mengesyorkan semua petani di negeri itu mendaftar dengan program usahawan ladang kontrak Fama bagi memudahkan proses bantuan. Sejak 2007, seramai 3,168 petani telah berdaftar sebagai usahawan ladang kontrak. Sepasang suami isteri mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuantan hari ini atas pertuduhan menyebabkan kecederaan fizikal terhadap dua anak mereka Januari lalu. Mengikut kertas pertuduhan, Nur Alif Ridwan dan Nur Syafiqah didakwa melakukan penganiayaan yang menyebabkan kecederaan fizikal terhadap kanak-kanak lelaki 6 tahun dan kanak-kanak perempuan 5 tahun di sebuah rumah di Bukit Rangin, Kuantan. Mereka didakwa melakukan kesalahan yang boleh dihukum mengikut Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-Kanak 2001 yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Kedua-dua tertuduh boleh dikenakan perintah bond berkelakuan baik dan khidmat masyarakat selama 240 jam dalam tempoh 6 bulan. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya menawarkan jaminan RM15,000 bagi setiap tertuduh dan syarat tambahan tidak boleh menghampiri mangsa yang kini berada di bawah jagaan nenek sehingga kes selesai. Sebutan semula kes 4 Julai depan. Polis Johor sedang menyiasat penganjuran parti seks beramai-ramai yang dijadual berlangsung di Johor Bahru pada 20 Jun depan. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat menegaskan pihaknya memberi amaran kepada penganjur supaya membatalkan parti tersebut. Parti berkenaan dipromosi menerusi Twitter pada 22 Mei lalu melibatkan penyertaan 20 lelaki bersama 2 wanita. Kes disiasat mengikut Seksyen 292(e) Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan boleh dipenjara 3 tahun, denda atau kedua-duanya sekali. Bagi kesalahan penyebarannya di media sosial pula, kes disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Aktiviti pelombongan Nadir Murni disyaki dilakukan secara haram di Kesan Kerajaan Negeri Sembilan. Kegiatan di Kesan berlaku di atas 2 lot tanah milik di Kampung Sikai Seri Menanti, Kuala Pilah. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun memaklumkan perkara itu di Kesan menerusi aduan pejabat daerah dan tanah Kuala Pilah 16 Mei lalu. Kumpulan terlibat dipercayai menggunakan kaedah pelombongan menggunakan proses kimia yang tidak memerlukan kawasan luas untuk kerja-kerja pengorekan dan pengalihan tanah. Bahan kimia amonium sulfat dipercayai digunakan untuk melarut, resap dan mengekstrak nadir bumi dari dalam tanah melalui lubang yang digerudi dan disalurkan ke kolam tadahan. Beberapa sampel turut diambil Jabatan Mineral dan Geosains Negeri Sembilan serta Melaka untuk analisis makmal. Beberapa guni mengandungi bahan berkaitan serta jentera aktiviti turut dirampas. Semua pihak digesa menyalurkan maklumat kepada pejabat daerah dan tanah serta pejabat pengarah tanah dan galian negeri jika mengesan aktiviti pelombongan mencurigakan.
Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melaksanakan tinjauan dan pemantauan rapi terhadap golongan petani yang terkesan ekoran fenomena El Nino yang melanda negara. Timbalan Menterinya Chan Fung Hin berkata tumpuan utama membabitkan kawasan pengeluaran padi bagi memastikan saliran air mencukupi. Jelasnya pemantauan dijalankan terhadap petani di bawah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu KADA dan Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu IADA. Kesan El Nino ni sekarang kerajaan dalam satu proses yang pemantauan yang agak rapi lah. Terutamanya untuk KADA dan MADA dan juga AIDA kita kena pastikan saliran air adalah mencukupi untuk penghasilan ini padi dan penghasilan padi dan beras untuk negara ini. Dan selain itu kerajaan melalui kementerian ini juga dalam menubuhkan satu task force untuk El Nino. So daripada task force ni langkah-langkah yang sewajarnya akan diambil. Beliau sebelum itu merasmikan seminar pelaburan subsektor tanaman agro makanan Malaysia di Putrajaya. Jelasnya lagi pada masa ini tiada sebarang bantuan menerusi tabung bencana pertanian diperuntukkan bagi petani yang terjejas akibat musim cuaca panas itu. Berita wilayah berakhir di sini. Terus setia bersama Berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Salam Malaysia Madani.